operasi pengedaran ataupun untuk buat ekspor ataupun import. Okey. Ramai ke yang ada buku? Dah ada buku dah? Nampak slide. Saya belum lagi. Belum. Nampak tak? Tak sampai lagi. Nampak. Okey. Okey. So ini learning outcome. Okay, so dia cakap pause about building. So yang ni saya ambil daripada buku Fundamental of Operational Logistics Nazri Yahya, buku warna kuning Oxford tu. Okay. So learning outcomes, explain the various type of international documentation and apply the various type of international documentation. Okay. You should be able. Okay. Tak apa, untuk pertama kali ni at least awak tahu lah. Okay. Tak perlu ingat. Untuk at least awak tahu. Okay. Awak faham. Okay. Kalau dalam international, so dia tak ada satu standard documenting, document procedure. Okay. There is no international uniformity in the documentation documenting procedure that are governed by country. Okay, is right for the declaration. So dia depend kepada negara masing-masing. Okay, sebab dalam perdagangan antarabangsa ataupun international trade ni, dia mengikut zon perdagangan. Contohnya kita ada, kalau kawasan ASEAN ni kita ada AFTA. Kalau kawasannya Europe, US, dia ada NAFTA, North America Free Trade Area. Kalau AFTA ni ASEAN Free Trade Zone, kawasan Asia lah. So ikut kepada kesesuaian negara ataupun blok perdagangan masing-masing lah. Okay. Country all over the world have different way of managing and doing business. Sebab dia beza. Okay. Nanti saya akan tunjuk contoh kalau di kawasan AFTA ni, ASEAN ni macam mana dokumen yang digunakan. Okay. So yang pertama international documentation. Dokumen maksudnya bila ada berlakunya proses ekspor ataupun import, maksudnya ada surat beranak senang nak kata dokumen ni surat beranak, pengenalan diri macam kita lah. Kita manusia pun ada dokumen. Okey, dokumen kita apa? Yang pertama sijil lahir. Yang kedua apa dia? Kad pengenalan. Itu dokumen kita, pengenalan kepada kita. Okey, sama juga dengan barang. Untuk domestik pun sama. Okey, sama ada local distribution ataupun international distribution, export import. So dia kena ada dokumen. Kalau tak susah nak track nanti nak trace. Okey. So contohnya dalam perdagangan ni dalam okey. So ada 7 dokumen yang biasa digunakan dalam shipping sama ada sea liner, okey, ataupun airliner dan trucking. Okey, samalah kereta api pun sama. Okey, untuk pergerakan barangan kena ada dokumen. Yang pertama okey, dalam logistik ni dia apa-apa barang, okey, untuk pergerakan barangan ataupun ekspor import ni. So yang pertama kena ada, kalau melalui airliner dia kena ada airway bill. Okey, ataupun kita panggil AW bill. Okey. So pernah tengok airway bill? Pernah dekat Shopee. Kat mana? Shopee. Kan kalau awak beli barang, nanti awak kena perasan lah lepas ni. Sebelum ni awak terima barang,
awak buang terus packaging dengan dia punya dokumen. So excited dan ambil barang saja kan, ambil barang yang dalam envelope saja. Lepas ni awak beli, awak tengok dalam konten AWB tu apa yang ada dalam tu. Itu pun boleh belajar. Okey, awak boleh belajar. Bila awak beli, awak tengok sebelum buka dalam envelope tu, tengok dari segi ini pun boleh belajar bagaimana logistik sistem, okey, ataupun logistik information yang perlu ada untuk penghantaran satu-satu barangan ataupun perkhidmatan lah. Awak tengok dalam AWB ada apa kan, minggu depan ada 11-11 kan, 11-11, betul? Betul. 11-11 ada apa? Okay. Ada apa 11-11? Free shipping. Oh kan, ada big sale, betul tak? Dalam Shopee ataupun Lazada. Okay, awak akan tunggu sampai pukul 12 malam, betul? Bila dia ada release pukul 12 malam, masa tu beli lah, betul? Ke tak biasa? Biasa kan? Kan? Okay, saya tengoklah biasa kan, anak saya pun biasa tunggu sampai pukul 12 malam kan. Biasa dia buka pukul 12 malam lah. Biasalah yang big sale ni dia tak buka, tak release tengah hari sebab orang ramai. Kalau dia release tengah hari memang, betul tak? So jam lah dia punya sistem. So dia akan release pukul 12, pukul 1 malam. Itu yang betul-betul kan, yang betul-betul nak, minat akan tunggu lah. Okay. Bila awak beli, awak tengok dalam AWB tu ada apa. Dan awak tengok contoh dokumen lah. Dokumen. Okay. So yang ni biasanya issue by airliner ataupun transporter lah, consolidator. Okay. Dia akan issue. Contoh awak terima daripada, kalau yang domestik lah, awak terima daripada JNT, daripada Ninja Van, daripada Post Malaysia, daripada apa lagi, GDEX, daripada apa lagi, Yamato. Dan awak tengok apa konten kandungan dalam AWB. So daripada sana awak boleh belajar, okay, secara praktikal. Okay, so purpose serve as an evidence of contract of carriage between the shipper and carrier. So kalau ikut definisi dia adalah sebagai evidence. Evidence apa? Bukti lah. Okay. So ada product code, ada delivery date, ada destination antara shipper dengan carrier. So dokumen ni biasanya setting dalam sistem lah. Just biasanya kalau untuk print dokumen ni, key in saja, key in product code, key in date, dia akan keluar lah. Okay. So mungkin selepas ni kan, selepas habis harap-harap lah, so COVID ni kan, kita boleh break the change, putuskan dia punya rantaian. So minggu, tahun-tahun selepas ni awak boleh bekerja kan, masa cuti lah awak bekerja. Dan contoh awak kerja dekat Lazada ataupun kerja dekat Shopee, dan awak akan buat documentation. So dia ada satu section, documentation section ataupun documentation department. Ada satu lagi planning department. Ada satu lagi operation department. Okay, itu contoh dokumen yang pertama. Boleh? Ada soalan? Yang kedua, dia panggil Ocean Bill of Lading. Ataupun yang ni dia sama dengan kalau air melalui AW Bill, kalau Ocean ni C lah, ataupun sama dengan CW Bill, Seaway Bill. Sama, dia punya content dia sama dengan yang air transport tadi. Yang ni issue by vessel, dia punya shipping liner. Okay. Purpose same purpose as AW Bill, Airway Bill. Evidence of formal contract of carriage between carrier and shipper. Okay. Boleh. Ini dokumen mesti ada. Kalau tak ada ni tak boleh nak buat penghantaran sebab tak ada evidence ataupun tak ada dokumen. Bila tak ada dokumen, kita tak tahu destination di mana, siapa penerima dia,
So yang ni yang kita boleh kaitkan dengan minggu lepas kita belajar logistik konsep 7R tu. Salah satu kaedah macam mana nak pastikan right product, right customer, right place. Okay, so dokumen lah. Okay, dokumen. Sebab melalui dokumen kita boleh trace, boleh pastikan produk betul, orang yang customer yang menerima dia tu betul, destinasi betul. Okay. Itu tujuan lah, dokumen. Dalam logistik, documentation pun satu section yang besar sebenarnya. Okay. Itu portion bill of lading. Okay. Dia punya content sama dengan AW bill. Ada product code, ada destination, ada bill, date of delivery semua sekali. Okay. So yes. Consolidator ni dia macam transporter lah. Consolidate ni maksudnya barang tu kan digabungkan, combine. Consolidator ni maksudnya macam forwarding lah. Okay, forwarding. Consolidate business. So consolidator ni sama macam forwarding. Air forwarding ataupun sea forwarding. Kalau melalui airway bill maksudnya melalui air transport, air forwarding lah, air freight forwarding kita panggil. Kalau CW bill ataupun OBL ni, Ocean Bill of Lading ni melalui ocean lah, melalui sea. So yang ni biasanya company yang akan menguruskan adalah sea freight forwarding. Okay, itu dalam perkhidmatan logistik lah. Tapi awak kena biasalah dengan perkataan air freight forwarding, sea freight forwarding, dengan tracking. Itu terms dalam operasi logistik. Boleh? Boleh? Ada soalan lagi? Okay. So kalau awak beli barang daripada Alibaba contohnya, daripada apa dia, eBay contohnya, betul tak? Mungkin dia hantar melalui sea lah, maksud dia hantar melalui sea liner. Jadi awak akan terima lah CWB ni, SCWB ni, ataupun Ocean Bill of Lading. Awak boleh tengok contoh. Kan? Bila beli barang, dia punya dokumen jangan buang. So awak study, tengok dokumen, oh macam ni. At least awak kenal, awak boleh bezakan. Boleh? Sebab dalam CWB ni macam-macam, name of shipper, dia ada name of consignee, address, port ataupun airport, loading di mana, date of departure, freight payable, cargo declaration, semua ada, arrival date semua ada dalam tu. Okay, dalam dokumen. Sebab tu dokumen penting. Dokumen penting untuk pastikan operasi logistik ni boleh mencapai konsep 7R tadi. Salah satu dokumen lah. Boleh? Dan boleh? Ada soalan? Ini dari segi dokumen je lah. Okay. Awak nak tengok, awak boleh Google lah, ataupun awak beli barang kemudian nanti awak simpan, tengok. Okay. Seterusnya dokumen ni dia ada certificate of origin. CJ asal lah. CJ asal, CJ surat beranak produk tu. Okay. Certificate of origin ni macam CJ kelahiran kita lah. So mana produk tu asal daripada mana. So yang ni biasa issue by seller of good ataupun exporter. Okay. So purpose dia for statistical research of the importing countries. Satu lagi, dokumen ni penting sebab bila berlaku ekspor import, setiap barangan tu akan dikenakan tax and tariff, maksudnya cukai perdagangan, cukai ekspor import. So siapa yang akan pihak mana yang akan
control export import ni? Tahu? Kalau export import siapa? Authorities. JPJ, polis, tentera, SPRM, siapa? Yes, custom. Okay. So custom akan refer kepada dokumen untuk mengenakan tax ataupun tarif lah, cukai. So salah satunya custom akan refer kepada certificate of origin. Maksudnya kalau awak ada buat produk ataupun buat logistik service provider, awak nak buat export ataupun import, tiba-tiba tak ada certificate of origin document. So mungkin awak punya dokumen ataupun awak punya kargo tu tidak akan diluluskan lah. Maksudnya kargo tidak dibenarkan hantar ke destinasi sebab dari segi dokumen tak lengkap. Okey. Sebab itu adalah income tu, custom tu adalah pengutip cukai, pengutip tol. Kalau jalan raya kita ada tol kan. So kalau melalui jalan laut pun ada tol juga. Jalan udara pun ada tol. So custom akan kutip tol lah. Jadi dia nak ni sertifikat ni. So awak kena ingat, besok awak kerja dokumen mesti complete. Okay. Kalau tak complete, bila awak submit kepada custom reject. Okay. So dia tak bagi approval, dia tak bagi kelulusan. Jadi bila tak dapat kelulusan custom, kargo akan delay. Okay. Bila kargo delay, barang tak boleh nak hantar ke destinasi so ke market, jadi customer akan komplain. Bila customer komplain kan, so company punya image rosak lah, betul tak? Company punya image buruk lah, dan company punya sale, company punya profit pun akan jatuh sebab barang lambat sampai ke destinasi. Sebab tu dokumen cukup penting dalam logistik. Selain daripada aktiviti transport, aktiviti penyimpanan, aktiviti pembukusan, so dokumen cukup penting. Kalau tak complete dokumen, ekspor akan lambat lah. Okay, maksudnya delay. Okay. So dalam logistik ni, okay, tak boleh delay. Okay. Dia kena right time. Ingat balik yang minggu lepas. Konsep dalam logistik. Right time. On time delivery. Speed of delivery. Okay, dia tak boleh delay. Kalau delay, sebab dia compete kan. Company kan dia Bloomberg, betul tak? Dia siapa boleh hantar barang cepat ke pasaran sebab dia nak dapatkan customer. Jadi siapa yang lambat, dan dari segi performance prestasi tu tak bagus. Okay. Sebab tu dokumen penting. Okay. So certificate of origin ni mungkin awak susah sikit nak tengok sebab biasa kalau awak beli daripada Shopee, dia tak ada certificate of origin. Certificate of origin ni biasanya company yang akan simpan dan masa dia akan hantar semasa submit kepada custom. Okay. Untuk urusan sama ada nak import ataupun nak export. Kalau awak beli barang secara online, awak akan boleh tengok sama ada yang dua dokumen yang awal tadi, AW bill ataupun CW bill. Okay. Dan satu lagi yang seterusnya dokumen penting juga adalah commercial invoice. Ini pun penting. Okay. Commercial invoice. Okay. Invoice. Okay. Dalam logistik ada satu terms yang cukup penting. Apa dia? POD. Awak kena ingat lah. Terms logistik ni kena ingat sebagai pelajar, okay, dalam bidang logistik. POD ni proof of delivery. Okay. Bukti kita dah buat penghantaran. Okay. Bukti adalah commercial invoice. Ini salah satu proof of delivery. Commercial invoice. AWB tadi pun sama, proof of delivery. CWB pun proof of delivery. Invoice pun sama. Kita panggil sebagai proof of delivery. Okay. So yang ni biasanya issue dikeluarkan oleh seller ataupun exporter. Okay. Buat invoice. Pernah tengok invoice kan? Okay. Purpose invoice ni adalah it serve three main purpose lah.
cargo invoice. Satu lagi untuk payment, whereby the payment has to be made. Invoice penting untuk buat pembayaran. Okay. So contohnya awak kerja dengan freight forwarding company atau sea freight forwarding company, setiap kargo kena ada invoice. Okay. Sebab buyer akan bayar melalui invoice. Okay. So yang kedua, the main purpose, international trade necessity for clearing the good through custom. Ini untuk custom declaration. Custom nak declare sama ada kargo masuk ataupun kargo keluar, import ataupun export, so dia akan tengok invoice. Okay. Itu yang dah masuk. Kalau nak export pun sama, dia nak tengok invoice. Dokumen semua kena sama, kena tally. Dan satu lagi, calculation of tax. Ini biasalah, commercial, custom akan tengok untuk cukai lah, cukai. Okay. Invoice cukup penting. Invoice. Sebelum invoice, biasanya kalau dalam urusan logistik dia panggil manifest. Manifest dokumen. Itu senarai produk-produk yang nak di export lah. Manifest. Kena buat manifest dulu. Bila dah confirm produk tu, baru issue invoice. Invoice ni maksudnya dah final dah. Okay. Kalau ada perubahan, kena cancel, kena issue invoice yang lain. Okay. So untuk dapatkan custom approval, kena hantar dengan invoice. Boleh? Ini dokumen lah. Minggu ni kita belajar tentang dokumen. Sebab logistik penting. Okay. So bukan hanya dari segi physical operation tu. Documentation pun cukup penting. Silap dokumen, kargo delay. Ataupun kargo tak boleh nak declare. Okay. Kargo delay delivery, kalau nak export, kalau nak import, delay clearance. Okay. So dalam logistik ni, kalau satu hari delay, company dah rugi berjuta-juta dari segi bisnes. Boleh? Ada soalan? Ada soalan nak tanya, okey? Okay, seterusnya packing list. Okay, packing list. Packing list ni senarai barang, senarai barang-barang yang nak dihantar. Sama ada untuk lokal ataupun international. Kalau international ni export import lah. Okay. So issue by seller ataupun exporter, it serve purpose dia adalah ada 3 tujuan. Serve for 3 main purpose ni. Yang pertama, complete packing list allow faster checking and clearance of custom at destination. Dia sekali ni, packing list, invoice, manifest. So dokumen ni kena attach sekali untuk clearance. For filing claim or shock landed or even damaged cargo. Okay. Kalau nak buat claim ke, cargo shortage ke, kan bila terima produk kurang, dia kena tally, kena check, compare dengan packing list. Senarai barang-barang and faster acceptance at buyer ataupun importer location in order for fast payment to be released to the exporter. Maksudnya dokumen ni penting untuk clearance, untuk payment, untuk export, okay, untuk approval. Itu kepentingan dokumen. Okay. Sebab tu kalau awak kerja dalam logistik esok kemudian nanti awak boleh apply dalam section dokumen. Section ni biasanya akan selalu berhubung dengan custom. Okay. Sebab dalam logistik ni authority yang paling besar sekali yang selalu berhubung dengan logistik provider adalah custom. Okay, custom. Dan itu kalau untuk distribution lah. Dan kalau untuk permohonan tu biasanya dengan MITI, tahu MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Okay. Nanti saya bagi contoh lepas ni tengok. Boleh? Itu packing list.
Ini yang biasa. Packing list, invoice, AWB, CWB. Okay. Ini dokumen yang wajib lah, dokumen yang wajib. Okay. Dalam urusan logistik. Doc receipt. Okay. Yang ni issue by seller ataupun exporter. Okay. Purpose often confused with packing list. The DR doc receipt ni must include details such as shipment description, shipping information and packing list. Okay. Dia hampir sama dengan packing list tapi di detail sikit. So logistik ni banyak dokumen lah, banyak dokumen sebab dia melibatkan urusan kan bila ada transaction melibatkan bayaran ni, okay, melibatkan wang ni dan kena detail. Okay. Ni semua adalah proof of delivery. Dan documentary credit issued by seller for freight forwarder and exporter behalf. So purpose untuk documentary credit ni, the sole purpose is to ensure that the seller of a good receive their payment and the buyer receive the cargo. Okay. Dokumen penting untuk bayaran. Okay. So ini antara contoh. Okay. 7 yang biasa dokumen yang digunakan dalam operasi logistik, operasi delivery, operasi distribution, export import. Okay. Yang awak tengok, yang awak selalu jumpa invoice awak biasa tengok, saya rasa credit dokumen ni mungkin jarang lah, doc receipt jarang. Okay. Packing list mungkin kadang-kadang lah. Okay. AWB, CWB mungkin selalu tengok bila awak beli sesuatu barang lah. Boleh? Ada soalan? So others okay, common use documentation ni CWB. CWB ni macam tadi lah, macam yang OBL tadi, Ocean Bill of Lading. Okay. Yang ni lebih kurang dengan OBL. CWB is the replacement of traditional BL. Okay. Dan House Bill of Lading. So yang ni issued by forwarder. Ni semua senarai, secara ringkasnya senarai barangan lah. Serve the same purpose as normal BL, Bill of Lading, which specifically issue whenever a forwarder act as a carrier and provide consolidation service by sea or air. Ni consolidator tadi, dia buat consolidation service. Consolidator ni maksudnya forwarder. Kalau dia buat air freight, maksudnya delivery melalui air forwarding. Kalau melalui sea, dia panggil sea forwarding. Okay. The freight forwarder would enjoy the freedom of contract and would be able to create condition favorable for them. Okay. So ini House Bill of Lading. Okay. Senarai barang-barang. Okay. Dan House AWB. Okay. Tadi House Bill of Lading by sea lah. Kalau yang House AWB ni serve as the same function as explained in the House Bill of Lading. House Bill of Lading ni CWB. Okay. Ini bill, senarai barang yang dihantar. Dan ada ni jarang lah, multimodal Bill of Lading. Multimodal Bill of Lading. Okay, issued by forwarder. Ini kerja forwarder. Okay. Forwarder. Kalau awak kerja dalam forwarding company nanti, mungkin awak akan jumpa benda ni. Okay. So, okay, at least awak faham. Awak tahu dalam forwarding ni banyak bill yang kena prepare. Okay. So purpose issue due to the transformation of logistic function from being a silo operator to an incorporated business. It also serves as an opportunity for the forwarder to limit their exposure to any potential claim. Multimodal bill of lading, multimodal transport. Okay.
Ini contoh. Okey. Dokumen yang biasa digunakan dalam pengurusan logistik. Okey. Untuk mencapai 7R konsep of logistik. Right time, right place, right document, right product, right apa lagi, right condition, right cost. Okay. Cost penting juga dokumen. Kalau dokumen silap delay, bila delay menyebabkan cost akan meningkat. Okay. Sebab satu hari delay, berapa kena bayar warehouse cost, warehouse fees, berapa kena bayar transport fees. Satu hari jadi delay. Okay. Sebab tu dokumen ni kena betul-betul supaya mengelakkan berlaku kenaikan dalam pengurusan, dalam kos pengurusan. Okay. Boleh? Ada soalan untuk dokumen? Yes. Silo ni dia daripada mula-mula dia buat bisnes kecil, lepas tu terus jadi incorporated bisnes besar lah. Kan? Ikut pada transportation or logistic function. Kalau silo business ni mungkin operation logistik tak banyak. Tapi bila dah jadi incorporated business, kan? So dia punya fungsi perniagaan dia tu makin besar. So maksudnya daripada enterprise company jadi incorporated company. Doktor, apa dia? Apa itu house bill of lading? Bill of House bill of lading. House bill of lading ni kalau kita tengok sini, house bill of lading ni untuk sea forwarder ataupun air forwarder. Dia list of product, list of barangan. Ada produk ko, ada destination, date of delivery, ada destination. Okay. So dia sama dengan sea ataupun airway bill. Okay. Disenarai. Apa dia? Cakap sebagai ekspor lah. Dia lebih kepada yang ni untuk ekspor import lah. Kalau airway bill, seaway bill ni ekspor lah. Ekspor sajalah itu. Dia punya list of product. Okay. Okay, biasanya dalam B tu dia akan ada house airway bill ataupun house bill of lading number, contohnya dia ada. Dia ada name of shipper, dia akan ada name of consignee, akan ada notified address, airport ataupun port of loading, dia akan ada date of departure, freight payable, cargo declare, value for custom clearance. Ini info yang akan ada dalam tu. Dia akan ada arrival date contohnya. Okay. B ni lebih kepada dokumen ni, B ni lebih ke senarai, detail produk. Okay. Boleh. Okay, sir. Tapi dokumen dalam logistik sistem ni cukup penting. Okay. Kalau silap dokumen, dia akan berlaku barang akan jadi lambat lah. Delay delivery. Okay. Dan bila delay, kos akan meningkat. Kan? Kos meningkat. Customer tidak happy sebab dia lambat terima barang. Okay. Dan company akan rugi sebab sales akan drop. Okay. Sebab tu dalam logistik tak boleh delay. Tak boleh delay, kena on time. Okay. Relate dengan konsep minggu lepas kita belajar. Tak ada 7R. Okay. Macam mana awak nak kaitkan. Okay. Sebab tu dokumen cukup penting dalam logistik. Okay. Ada soalan? Ya. Apa dia? Forwarding company. Forwarding company ni syarikat logistik lah. Forwarding ni syarikat penghantaran. Sama ada
air forwarding company ataupun sea forwarding company. Kalau melalui jalan darat dia panggil trucking company. Kalau jalan darat ini syarikat syarikat logistik ataupun kita panggil dalam logistik service provider, kan? Penyedia perkhidmatan logistik. Okey, penyedia perkhidmatan logistik ataupun logistik service provider. Kalau melalui jalan darat menggunakan truk, kita panggil trucking company. Trucking company. Kalau melalui jalan udara dipanggil sebagai air forwarding company. Kalau melalui jalan laut dipanggil sea forwarding company. Forwarding company ni syarikat penghantaran logistik. Boleh faham? Okey. Kalau nak tahu detail boleh Google tengok. Ini adalah macam yang minggu pertama, minggu kedua kita bincang. Player pemain industri logistik. Forwarding ni sama ada third party ataupun fourth party company logistik provider ataupun dia buat shipping service saja, dia buat carrier service. Okay. Dia syarikat logistik lah. Senang cerita dia syarikat logistik forwarding company. Boleh? Okey. Boleh? Boleh faham? Okey, kalau nak tahu detail awak boleh Google lah, tengok contoh-contoh syarikat forwarding company. Okay. So untuk conclusion tentang documentation, trade documentation ni, okay. Management of export shipping is getting more and more complex due to the many differences in the documentation procedure between countries. Sebab negara tak sama dokumen dia. Nanti saya tunjuk contoh. Okay. There are 4 major facilitator to ease the trade. Ni custom brokers ataupun agent, custom agent ataupun international freight forwarder. Ini syarikat ni. Kalau dia international freight forwarder ni, sama ada dia air freight forwarder ataupun sea freight forwarder. Antarabangsa ni maksudnya untuk export import ni. Freight forwarder ni ataupun freight forwarding tu adalah syarikat penghantaran logistik. Sama ada melalui jalan laut ataupun darat. Sea freight forwarder ataupun air freight forwarder. Okay. Custom brokers ni agent lah, custom agent. Complete document, learn the import export procedure for each country you are dealing with. Okay. So kalau awak bekerja dalam industri ni, maksudnya awak nak export tu awak kena tahu prosedur macam mana. Kalau nak export ke China, awak kena faham China punya custom tak sama dengan Malaysia punya custom. Mereka lebih strict. Okey. Mereka lebih tegas daripada kita punya custom. Okay. Dan satu lagi, dokumen ni penting untuk payment. Payment. Okay. Boleh. Itu dari segi trade documentation. Dokumen. Hari ni kita bincang tentang dokumen saja. Sebelum kita bincang detail untuk logistik aktiviti yang lain. Transport ke, packaging ke, warehouse kita bincang. Hari ni kita bincang tentang dokumen. At least biar awak faham dalam logistik sistem ni apa dokumen-dokumen yang perlu. Dokumen adalah salah satu proof of delivery cargo ataupun shipment. Okay. Ada nak tanya? Okay. So, yes. Dia kalau dulu yang kita panggil OBL lah. Kan, ada yang panggil OBL, ada yang panggil CWBL. Dia lebih sama je. Sekadar orang naik isi tu je lah.
evidence of contract antara carrier dan shipper. Okay. Tapi yang biasa dikenali sebagai CWB lah, Seaway Bill. Melalui C, kalau melalui air dia panggil AWB, Airway Bill. Boleh. Kalau awak ada buku yang kuning tu, dan awak boleh rujuk dalam tu. Sekarang senang je, saya sebut ni awak boleh Google je. Betul tak? Kan? Sekarang pun awak boleh Google. Saya sebut, awak boleh Google. Betul tak? Itu advantage online ni. Betul tak? Awak nak pastikan kalau tak faham, awak Google. Okay? Dan boleh tanya. Sepatutnya kita boleh jadi macam tu. Kan? Okay? Tapi kalau awak tidur pun saya bukan nampak pun. Betul? Okay? Ada soalan lain nak tanya untuk trade documentation? Lepas ni kita tengok satu lagi topik tentang hari ni tentang dokumen saja. Kita panggil Incoterm document. Incoterms dia panggil. Boleh? Untuk trade document ni ada soalan? Yang kita bincang kan sudah selalu boleh buat apa untuk nak form tu kan bincang idea dulu. Dokumen penting dalam logistik. Okay. First step kena ada dokumen. Awak ada produk ke, awak ada kan kapal ke, ada kapal terbang ke, tak ada dokumen tak boleh buat delivery. Okey? Boleh. Dia menopel lah, dia guna elektrik. Ada soalan? Sebelum kita pergi topik yang seterusnya. PLC private limited. Double kena buat ni ni. Private limited. Okey, kita akan banyak Incoterm lepas ni. Kalau tak ada soalan, saya tutup slide ni. Dan saya akan buka QR code untuk attendant . Boleh? Kita ambil attendant . Boleh. Ataupun ada soalan? Tengok chattingnya. Main tempat ke kah untuk naik dia? Chatting semua okey je, boleh-boleh dah, okey. Semua tak ada masalah, betul tak? Okey. Sebelah-sebelah ni banyak Shopee lah. Selalu dapat siapa? Syazwinda selalu dapat Airway Bill je. Ocean Bill tak pernah lagi. Kalau nak tengok Ocean Bill, beli dekat eBay ataupun Alibaba. Kan? Seaway Bill ni hantar melalui kapal lah, kapal laut. Kalau awak beli Shopee, dia bagi Airway Bill je. Okey. Custom. Saya jawab chatting dulu. Forwarder, forwarder apa maksudnya? Dah tanya tadi kan, Atikah tanya, saya dah cakap dia. Dia belah sini pada. AWB boleh dijadikan sebagai tracker juga kan? Boleh. AWB ni tracker. Kalau awak nak track kargo tu bila dia punya date of delivery, awak boleh tengok dalam AWB. Okay? Tapi kalau nak confirm detail of produk semua sekali, awak boleh dapatkan invoice. Sebab invoice tu dah final dah, final delivery. Boleh? Ada soalan? Sementara saya buka saya scan saya buka attendant sekejap. Awak boleh scan barcode ni lah. Sekejap Dokumen ni penting. Hari ni kita belajar dokumen saja hari ni. Okey, kita bincang pasal dokumen je. Itu saya kata kalau
yang ada buku ni awak boleh simpan sampai bila-bila awak kerja nanti pun boleh, awak boleh rujuk balik kalau awak tak ingat. Ini L2, kita apa? L1 lah hari ni. Ayu Farhana. Mak Fazila. Saya buka ni barcode, awak scan. Jauh ni. Muhammad Razi. Nur Munirah Yaakob. Itu ya. Ya. Oh, ini rasa TV ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia tak sama kita. Boleh nampak? Yang ada lantai tapi nama dia. Boleh nampak barcode? Tak boleh? Boleh sir, boleh sir. Boleh keluar kan? Boleh sir, boleh. Kalau dah keluar tu scan. Saya bagi 5 minit scan. Tapi pasal orang minat orang tua jaga ni. Tapi dia apa kata? Satu. Kami satu berdua. Kami memang ada tanah tu bah. Kita kalau ada semacam mungkin kita tenang lah. Okey. 6 orang kena ni mungkin buat lagi. Dia mungkin Malam doskan. gagal. Agak. Ini pakai ni apa dah? Dia pakai kelas ni, steam ni. Tapi Lokomotif. ni belaka saja nak naik. Oh, lama. Biar. Berapa minit sekali pusing? Setengah jam. Tak lah. Oh, dia nak rasa ni ya. Boleh scan? Kita dah. Nampak? Kita nak rasa ni ya. Boleh scan. Sementara awak scan tu kalau ada soalan saya jawab. Saya tengok dalam chat. Orang tak nampak tak? Alibaba tu sama dengan AliExpress ke? Adakah AliExpress? Siapa? Luqman Hakim. Tak masuk tu. Ya sir. Luqman tanya Alibaba tu sama dengan AliExpress ke? Adakah AliExpress? Kita dengar. Nah, dia Alibaba ni company kan, online business tu. Kalau ada AliExpress maksudnya dia punya logistik company. Oh, okey. Beza kalau awak tengok Express belakang tu logistik company tu, forwarding lah tu. FedEx, Federal Express. Pastikan you all masuk lah. Contohnya. Saya kita tadi. GDEC. Okay. Express. AliExpress under Alibaba Group. Betul. Lee Jung Hong dah jawab tu. Dia punya logistik company lah, maksudnya logistik service provider, forwarding company untuk Alibaba Group, AliExpress. Tapi Malaysia tak ada kan AliExpress? Ada? Dia antarabangsa lah ni, international. Okay, so kita jumpa Ada lagi chat. Ada soalan. AliExpress is online retail service based on China owned by Alibaba. Yes, betul. Shashin. Shawinderjit Kaur. Betul lah. AliExpress. Kalau Alipay tu dia punya untuk bayaran lah. AliExpress. Kalau ada Express tu maksudnya forwarding. Ni contohnya AliExpress ni forwarding company kan untuk Alibaba. Saya tak boleh scan. Kenapa Rozana tak boleh scan? Awak dah download dia punya tu? Sinimo ataupun Smart UMK Smart Track dah, Rozana. Kalau tak download, kena download lah baru boleh scan. Kenapa tak boleh download scan? Sebab awak tengok laptop. Awak guna handphone lah. Kecuali awak guna handphone untuk online ni, lepas tu macam memang awak tak boleh scan. Kalau awak guna laptop dan awak boleh scan menggunakan telefon. Okay. Awak inilah buat lah macam mana nak scan nanti. Kan saya bagi yang statik.
Boleh nampak kan? Saman bayar saman. Boleh. Awas ada. Salat mak. Bayar Semua dah. Periari. Semua dah print dah? Semua dah scan dah? Bayar saman dah. Ayah lebih sikit. Dia ada kalau ni baik. Kalau dah scan saya nak tutup ni. Saya nak close yang barcode tu. Boleh? Ni apa ni? Muhammad Faris. Faris tanya apa ni? Dia ada surat custom. Surat custom? Apa dia Faris? Di bawah payment pakai Surat custom. Bill payment tak? Dia macam activity dia. Ha? Surat custom ni agent lah. Untuk jadi agent custom. Kena ada Tak, dia macam ni by payment. Payment? lulus ni apa ni? Authorities. Surat kelulusan sebagai agent kepada custom. MPKG ada. Ni. Oh, baik selek. Kau main banking. Kau tekan pen. Ha? Apa yang rate weh? Boleh? Semua dah okey dah? Tak ada oleh tu ni. Boleh saya stop Saya tutup yang barcode. Kalau Okey. Immediate. Kalau apa nama? Tak ada respon dah. Ada? Open bay ni. Simpan data. Gini lah. Mana lagi hal dia? Boleh dengar saya? Boleh. Oh. Habis tu saya tanya dia. Saya tutup yang scan dah. Semua dah scan dah? Dah. Dah? Okey. So, awak kena respon lah. Baru ada komunikasi discussion ni semua diam je. Saya cakap. Saya tanya pun diam je. Tak ada pun. Okey. Saya dekat dia lah. Yang saya dekat dia. Boleh dekat dia. Restart sama. Okey. Tak. Kita ni Boleh pada gitu. Restart sama Ros. Apa? Dia mana sama ya? Sama ya. Boleh Tak ada ni ni. Ada. Dia pun gitu je. Ha? Sama. Semua bodoh. Fundamental of Professional Logistics. Kata gini lah. Semua bodoh gitu ya. Semua bodoh. Boleh Jadi. Boleh lagi? Kena biasa ya. Kalau nama dia. Boleh lagi? Boleh. Boleh. Boleh Kau dah mengantuk dah. Okey lah. Saya hari ni kita bincang dokumen saja minggu ni. So next kita tengok dari segi Incoterm. Okey. Apa maksud Incoterm? Mana Incoterm? Oh, kena. Ni ya? Sorry, ini share document. Oh, orang nak kapal ni. Aku pakai pulda ni tu. Tak ingat lebih. Kena. Tahu tak bahasa ni. Trade document. Mana trade document? Apa ni? Saya bingkaran ikan, tak apa ya? Close ni dulu. 03. Yang bayar lebih dia boleh bayar ke ni ni. Apa? United. Katanya tak. So ini Incoterm lah. Kita tengok Incoterm. Kalau main molek. Incoterm sikit lagi. Boleh. Duit masuk, dah duit ada pun nak main malam ni. Dia duit tak bayar yang main ada. Boleh nampak? Pakai masuk klaster lah. Oh, pakai orang. Boleh. Tak boleh. Dia jadi macam itu. Boleh. Boleh kan? Dua-dua link boleh tengok ah. Dia latih dulu. Incoterm 2010 boleh. Mata. Okey. Incoterm. Incoterm ni apa maksud Incoterm? Saman. Siapa tahu?
Dia kira baik sama. Apa Incoterm? Sama baca nama account. So tadi untuk international trade, so ada dokumen. Okay, dokumen penting lah untuk international trade. Trade document. So bila ada international trade, so dia kena ada Incoterms. Apa maksud Incoterm? Incoterm ni adalah international commercial terms. Incoterm. Buku beli kan? Kau tak beli buku? Siapa yang ada buku lah. Incoterm. Boleh Google je tengok apa maksud Incoterm. International commercial term ataupun international trade terms lah. Okay. Kan? Terma dalam perniagaan antarabangsa. Okay. So ini standard lah. So learning outcomes evaluate the various term in Incoterms. Kan? Correctly choose the correct Incoterms when doing the international trade dan identify the responsibility transfer of risk charge for the user of Incoterms. Apa itu Incoterms? International trade terms ataupun international commercial terms. Okay. So yang ni diiktiraf oleh the International Chamber of Commerce. Saya bagi ringkas-ringkas lah. Okay. So dah lama dah Incoterm ni bila wujudnya international trade, perdagangan antarabangsa, dan International Chamber of Commerce ni, ICC ni, dia wujudkan standard terms lah. Dia panggil Incoterms. Benda ni dah lama, 1936 lagi dah ada. Lepas tu revise sampai yang terbaru ada 2010. Okay. Dan di endorse oleh United Nations Commission on International Trade Law. Okay. Ini diiktiraf oleh seluruh dunia lah. Incoterms. So, logistik system kena tahu lah. Awak kena tahu. Okay. So using Incoterms, general guideline for standard Incoterms, pertama untuk payment lah, untuk bank. User of Incoterms can include additional condition to the general acceptance terms. Okay. Incoterms. Saya tunjuk jenis-jenis terms dalam international commercial ataupun international trade. Okay. Yang pertama, dia biasanya ada 11 rule of Incoterm. Ada 11 term lah. Okay. Yang selalu digunakan dalam perdagangan antarabangsa ataupun international trade. Yang pertama dia panggil ex-factory ataupun ex-word. Okay. Ex-word. Okay. EXW, ex-word ataupun ex-factory. Name, place of delivery. Asal tempat, asal produk delivery itu daripada mana. Kan? Okay. So itu ex-factory. Ex-factory contohnya. Ini terms. Terms dalam nak buat export import. Awak kena tahu lah. Okay. Sama ada nak pakai ex-factory. So, kalau pakai ex-factory ni bagaimana? Definisi dia macam mana? Okay. So dia kata the goods are ready for pick up at the seller place. Maksudnya ex-factory tu daripada factory kan, whereby the buyer is required to fulfill all other arrangement lah, like tracking, export clearance, insurance, kan? Maksudnya kan, ex-factory tu. Delivery is complete when the cargo is released to the buyer or their appointed freight forwarder. Okay. So itu definisi ex-factory. Awak tak perlu hafal, at least awak tahu apa terms lah. Terms. Yang kedua dia panggil FOB. Okay. Yang ni kalau melibatkan payment lah.
Okay, menyebabkan payment. FOB ni free on board. Free on board. Okay, shipper or seller will appoint their own freight forwarder. Ni freight forwarder ni company lah, freight forwarder, company logistic service provider, to move any cargo to the port or any designated point of origin. Okay, delivery is complete once the shipper or seller release the good to the buyer forwarder. Okay. Often mistaken for land movement, whereas FOB is dedicated solely for sea freight based on the official definition set by ICC. FOB maksud free on board. So masa penghantaran tu free. Bila charge tu akan dikenakan bila sampai kepada destination port lah. Okay. FOC satu lagi kan? FOC tahu FOC? FOC. Apa maksud FOC? Tak tahu? Tak pernah dengar FOC? Free of charge. Free of charge. Orang selalu cakap FOC lah, FOC. Free of charge lah. Tak payah bayar. Free of FOC. Tapi kalau buat bisnes, guna Incoterms FOC, lingkup lah bisnes. Betul tak? Semua bagi free je. Free. FOC. Kan? Ada kadang-kadang je FOC. Kadang-kadang untuk display, barang-barang untuk display kan? Ataupun untuk bagi kepada dealer sebagai promotion. Then company biasa bagi FOC. Tak charge lah. Kalau FOB, charge. Okay? FOB. Dan FCA, free carrier. The shipper or seller will arrange transportation to move any cargo. Delivery is completed once the cargo reach any predetermined port or destination point. Free carrier. Ini terms lah. At least awak tahulah. Okay. Kalau nanti dah kerja besok dan tak adalah terkejut dengan terms ni. Okay. At least awak pernah dengar kan. Okay. Tak perlu hafal pun. Dan kalau itu yang paid, yang not paid by seller kan, FAS, free alongside ship. Ini jarang lah. Ini jarang. Saya sendiri pun tak pernah jumpa ni free alongside ship ni. Okay. So yang ni maksudnya ni international carriage not paid by seller. Maksudnya bukan seller yang bayar lah, maksudnya buyer yang kena bayar. Dia punya cost. So yang ni international carriage paid by seller. Kan? Maksudnya orang yang hantar seller ni exporter lah kan? Betul? Seller. CFR, cost and freight. CFR. It is the shipper responsibility to deliver the good from their factory ataupun storage to the port of destination. Delivery is complete when the vessel arrives at the port. Kan? However, the buyer is responsible for all the insurance arrangement from the port origin to the buyer door. Insurans saja buyer yang akan tanggung. Okay? Okay. Cost and freight. Yang ni CIF. CIF ni cargo, insurance and freight. Maksudnya yang ni semua ditanggung oleh exporter. Cost semua ditanggung. This arrangement is similar to CFR. Sama dengan CFR yang atas ni, except shipper will responsible for insurance, for all insurance. So awak kena ingat lah, setiap delivery, setiap shipment dia kena ambil insurans. Macam awak bayar road tax kereta lah, betul? Awak bayar road tax, wajib bayar insurans, beli insurans tak? Wajib. Sama lah dalam logistik. Awak buat sea forwarding ataupun air forwarding, wajib kena ambil insurans. Sebab siapa nak tanggung
kargo atas kapal tu, kalau kapal tu tenggelam dalam laut nanti, betul, siapa nak bayar? Berjuta-juta, betul. Jadi kena ambil insurans. Kalau CIF terms ni, maksudnya eksporter kena tanggung semua sekali kos. Apa dia? Orang yang mengantar lah, penjual lah, seller. Seller. Kalau yang atas ni, dia tak, seller tanggung kos dengan freight kos saja, segala kos dan freight je. Dan insurans buyer yang kena ni, the buyer responsible for insurance. Kalau nombor 6 ni CIF ni, kargo, freight dan insurans, seller yang kena tanggung. Maksudnya kalau dari segi cost of delivery, cost of, kalau baik, bateri selamat. Kalau dari segi cost of logistik antara nombor 5 dengan nombor 6 ni, mana lebih tinggi? Eksporter kena tanggung, seller kena tanggung. CIF lah, sebab insurans pun dia kena beli sekali. Kan? So sebab tu kalau awak kerja besok, awak kena faham terms ni. Sebelum awak buat perjanjian untuk shipment, so awak kena faham ni. Nanti kan awak punya buyer kata, macam ni lah kita buat CIF terms lah. Awak pun, okey, setuju, saya setuju. Awak tak faham apa maksud CIF. Betul. Rupanya CIF ni, company awak semua kena tanggung. Cargo cost, insurans, freight cost. Kan? Tapi kalau awak tahu, awak kata tak boleh CIF. So kita buat CFR. Maksudnya cargo cost dan freight saya tanggung, insurans awak tanggung. Okey? Boleh faham? Itu pentingnya Incoterms ni, kena faham. Sama tadi nak buat FOC ke nak buat FOB. Kalau FOC, lingkup business, free of charge. Kan? Mesti guna FOB. Sebab tu terms dalam international commercial ni ataupun international trade, logistician kena faham. Dan dokumen yang pertama kita bincang pun dia kena faham macam mana buat dokumen. Boleh? Lamri ataupun Atika? Lepas tu dia ada CPT, Carriage Paid to. The shipper shall be responsible for all insurance matter to this cargo, which is similar to CIF. Ni lebih kurang sama dengan CIF tadi lah. Maksudnya eksporter tanggung semua. So dia ada condition dia lah benda ni. Okay. Dia ada apa tu, case by case lah. Macam mana nak decide tu kena tengok case by case. Kalau because of first delivery kita hantar produk, tiba-tiba buyer terima produk tu reject, then dia kata dia nak kita ganti, then dia kata saya tak nak tanggung kos, semua shipper kena tanggung kos. Mungkin kita kena buat term CIF lah. Sebab yang first delivery tu kita yang buat silap. Bila customer terima barang rosak, jadi kita kena ganti. Lepas tu dia kata dari segi terms kan, agreement, you all kena tanggung semua, shipper kena tanggung semua. So kita kena setujulah sebab problem dia kan, masalah tu daripada kita. Yang first kita hantar barang tu, kargo tu damage, rosak. Dia ada case by case. Macam mana nak decide sama ada nak guna CF ke, CIF ke, nak guna FOB ke, nak guna FCA ke. Okay? Boleh? CIP satu lagi, Cargo and Insurance Paid to. Okay? Ni biasanya normally used in multimodal transportation. So bila awak akan ambil topik-topik yang seterusnya nanti, kalau awak faham ni, awak faham yang asas ni kan, awak boleh tanyalah dalam subjek yang awak belajar nanti. Dalam integrated transportation ke, awak boleh tanya. Dalam subjek servis logistik ke, awak boleh tanya. Awak faham. Saya bagi tahu ni asas saja untuk awak faham. Okey? Boleh?
arrival, lepas tu dari segi rule yang seterusnya, arrival at stated destination. DAT, deliver at terminal. The shipper is responsible to pay the carriage up to the port. Maksudnya shipper kena tanggung kos sampai kepada next destination lah, next port. Exclude in the arrangement any cost related to custom clearance. The responsibility is only passed to the next party upon completion of unloading exercise at the terminal. Maksudnya dia terima siap lah. Kan, customer buyer akan terima siap. So case by case lah, sama ada nak buat DAT delivery ataupun nak buat DAP. Kan? Bukan politik DAP tu. Ini deliver at place. Kan, DAP. So nak decide ni case by case lah. Boleh? Kan? The shipper is responsible to pay for transportation right up to the named location. Wah, ini sampai kepada place tu. Kalau DAT ni sampai terminal next port je. Kalau DAP ni sampai ke rumah dia, kena hantar. So kalau awak handle logistic service provider, sama ada air freight ataupun sea freight, awak nak buat agreement ni, nak guna DAT ke DAP ni, kena tengok case by case. Kalau memang kita silap nak replace produk tu, mungkin kena pakai DAP. Kalau customer minta DAP, dan kita kena tanggung. Kalau dia minta deliver at place, kan. Tapi kalau bukan kita punya problem, mungkin deliver at terminal saja. Boleh faham? Dia tengok case by case. Boleh? Faham. Ini terms. Tapi term ni penting. Kalau awak tak tahu, besok, wah untung lah customer. Dia tengok, wah ini PIC ni tak tahu ni. Kan? Dia pun minta macam-macam. Awak pun setuju. Kan? Last sekali, company awak kena tanggung kos semua sekali. Kan? Lepas tu bos tanya, why you agree? Awak nak cakap apa? Kan? Dia pun potong gaji awak. Tak adalah potong gaji, maksudnya tak ada bonus lah. Betul tak? Boleh? Dan arrival at stated destination. Satu lagi DDP, deliver duty paid. This represent the shipper maximum responsibility to deliver the cargo. It is a door-to-door arrangement. The shipper shall be accountable for every aspect of the cargo, including cost, risk, insurance, duty, others. Oh, ini lagi parah ni, kena tanggung semua kalau buat DDP. Okay? Boleh faham? Terms ni awak kena faham. Kan? Nak buat okay? Boleh? Terms. Terms. Kena faham. Ini dia punya contoh lah. Tak nampak lah. Awak boleh tengok lah. Siapa ada buku tu boleh tengok dalam buku tu. Okay? Ini different between, ini contoh lah. Beza 2010 dengan 2000 dulu. Okay? Ada yang dia dah revise, ada yang dia tambah. Ada yang dia dah. Ini contoh. Ni, tepi ni Incoterm. So kalau air, road, rail, sea, yang mana ada, yang mana tak ada. Not all Incoterms can be used for all sorts of transport. So tak semestinya ada 4 mode of transportation ni semua guna. Ada yang tak guna. Okay? Tapi kebanyakannya boleh digunakan. Boleh? Nanti awak refer kat slide ni lah. Saya share. Ini guideline for responsibility. Guideline saya lah. Sama macam tadi. Ini pertama. So finally, use only Incoterm 2010 as there already 7 earlier version. Ini yang terbaru lah Incoterm. Saya tak pasti, saya rasa tak ada lagi yang terbaru. 2010 yang terbaru sekarang. Okay. Boleh, ada soalan? Okay. So hari ni kita bincang tentang dokumen dan terms dalam logistik. Okay. Tadi trade document,
topik yang kedua ni adalah international trade terms ataupun international commercial terms untuk buat export import. Jadi awak kena faham. Encik, Ya. kalau DAP tadi, delivered at place tadi, selalunya yang DAP tadi, delivered at place tu selalunya yang akan hantar tu parcel dalam bentuk dalam besar ke ataupun kecil? Terpulang pada kargo lah. Kalau satu kontainer lah. Kalau satu box lah. Kalau satu envelope lah. Terpulang pada barang lah. Maksudnya produk kargo tu mesti hantar at place, ke tempat, ke rumah dia. Kalau dia kata rumah dia lah. Kalau office dia lah. Kalau hantar ke factory dia, kena hantar ke factory dia lah. Kalau hantar ke warehouse dia, kita kena hantar ke warehouse lah. Ikut agreement. Boleh? Boleh. Boleh. So case by case lah benda ni. Tak semestinya kena buat macam ni. Kalau rasa bukan awak tak perlu hantar dan bukan silap awak pun, awak tak payah pakai DAP. Kalau pakai deliver at place ni, cost tinggi ya. Betul tak? Kan? Yang DAT ni sampai port saja kena hantar. Tapi DAP ni sampai ke rumah dia, ke office dia kena hantar. Jadi bila ada contohnya awak hantar barang ke China, kalau DAT ni sampai Shanghai port je. Kalau DAP ni, kalau rumah dia kat Beijing, kena hantar ke tempat dia. Tu kos tinggi kan. Tapi kalau kesilapan daripada shipper kan, barang tu delay disebabkan shipper declaration lambat ke, shipper punya form salah ke, itu borang documentation tadi betul, penting. Kalau kesilapan daripada shipper, dokumen silap, form silap, custom clearance lambat, lepas tu shipment delay, tiba-tiba customer nak cepat, so dia minta DAP kan, terms hantar melalui deliver at place. So forwarding kena tanggung sebab memang kesilapan tu daripada forwarding. Sebab tu dalam logistik kena faham tu. 7R tadi penting. 7R yang kita bincang minggu lepas tu. Dokumen kena penting. Okay. Kalau tak nanti customer minta yang pelik-pelik. Dia minta DAP. Tanggung semua sekali. Deliver at place. Hantar sampai ke rumah saya dia kata. Sebab awak delay deliver saya punya produk. So because kita punya problem, then kita hanya cakap yes sajalah. Betul? Sebab nak bisnes kan? Okay? Boleh faham? Kalau nak faham lebih detail, awak baca lah. Awak boleh google pun tengok term sini. Okay? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya cadang kita berhenti di sini je lah. Boleh? Kalau ada soalan, boleh tanya. Faris tanya ni, kebiasaan seller guna kaedah yang sama ke? So depend lah. Tengok pada case by case lah. Macam mana? Sama ada dia guna DAP ke, DAT ke, FOB ke, FOC ke, FCA ke. Betul tak? Okay. Nak guna CIF ke, CFR ke. Okay. Tu, sebab tu transporter kena faham. Bukan tengok kepada keinginan. Lee Jun Hwan kata ini tengok keinginan customer je. Bukan so tengok kepada yang pertama agreement. Biasanya agreement FOB penghantaran. Maksudnya free on board. Kan? Bila sampai kat next destination baru buyer akan tanggung kos lah.
Okay, dia tak boleh suka-suka customer minta macam tu. Kalau you layan customer, memang untung customer. Betul tak? Kan? Customer minta je, walaupun delivery at place pun, you kata okey boleh. Kan? Tapi jadi siapa yang rugi, siapa yang untung kan? Maksudnya forwarding rugi, customer untung kan? Hantar sampai ke rumah. Betul tak? Contohnya. So jangan tengok kepada keinginan customer. Okay? Tengok kepada first agreement awak dengan dia macam mana. Shipper dengan buyer macam mana. Yes, kena ada agreement lah. Okay. Business kena ada agreement. Tak boleh mulut saja. Okay. Ya, tengok syarat company ya. Okay. Boleh. Okey. Kalau tak ada soalan, boleh kita berhenti di sini. Dan awak boleh baca lah kalau siapa yang ada buku Fundamental of Logistics tu boleh rujuk di sana lah. Okay. Kalau tak ada boleh Google. Ya, tengok sekarang. Nak tengok Incoterm ke, nak tengok dokumen untuk trade documentation ni, Google tengok je. Okay. Ya. Ya. Okay. Murah je buku ni, RM42 tu. Kan? Tapi kalau saya tengok banyak kegunaan dia ni. Kan? RM42. Siapa yang mampu lah, siapa tak mampu tu kan terpulang lah, awak boleh Google je sekarang. Tapi kalau ada buku lagi bagus lah. Okay? Boleh? Boleh, sir. Boleh kita berhenti di sini kalau tak ada soalan? Boleh ya? Boleh, sir. Okey, kalau macam tu nanti slide saya akan masuk dalam e-campus untuk tutorial punya exercise tu, kan? Sebagai latihan untuk tutorial. Dan kita jumpa minggu depan lah. Minggu depan boleh cuti lagi kan? Ke dah mid-sem break? Belum kan? Minggu satu lagi kan? Okey. Okey, kita jumpa minggu hadapan. Boleh? Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, welcome.